من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sambung semula kuliah kita. Ya, berkaitan dengan kitab yang ditulis oleh seorang tokoh besar, iaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang mana kita telah pun membaca sebelum-sebelum ini beberapa hadis di dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini, tapi disebabkan oleh nak memberikan laluan kepada kuliah Ummahatul Mukminin, buku yang saya baru tulis, maka oleh kerana itulah kita berhenti sekejap. Dan alhamdulillah pada minggu lepas kita telah selesai menghabiskan bacaan kitab Ummahatul Mukminin. Mungkin ada yang kata, ustaz, sikit sangat ustaz, sekejap sangat. Tak apalah, buku tu hanya nak memperkenalkan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkas. Sebab mungkin ada yang tak tahu pun, kalau kita tanya suruh dia namakan seorang-seorang Ummahatul Mukminin, mungkin dia pun tak kenal. Ada nama yang dia tak pernah kenal ataupun tak pernah dengar. Jadi bila saya tulis buku tu, paling tidak bolehlah orang baca sebagai bacaan-bacaan santai untuk orang-orang awam, insya-Allah. Jadi kita nak sambung hari ini perbincangan kita berkaitan dengan kitab Al-Adabul Mufrad ni. Kita insya-Allah akan sambung hari ini bab yang ke-18. Sebab saya tanya Kak Jini kata bab sebelum ni kita dah habis dah hadis berkenaan dengan Juraij. Jadi bila saya tengok balik, sebab saya pun lupa sebenarnya kan. Jadi lama sangat dah kan. Jadi oleh kerana lupa, saya tanya Kak Jini dan Kak Jini kata hadis hari ni insya-Allah kita akan bermula pada bab yang ke-18. Babu 'ardil Islami 'alal ummin nasraniyah. Bab menawarkan ataupun membentangkan Islam kepada ibu yang beragama Nasrani, ibu yang beragama Kristian. Al-Imam Al-Bukhari membawakan satu riwayat, iaitu hadis nombor 34. Kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Abul Walid Hisham bin Abdul Malik qala haddatsana Ikrimah ibn Ammar qala haddatsani Abu Katsir As-Suhaimi qala sami'tu Aba Hurairah yaqul ma sami'a bi ahadun Yahudi wala Nasrani illa ahabbani inna ummi kuntu uriduha 'ala al-Islam fata'ba faqultu laha fa'abat فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لها فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لي ولأمي فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. Inilah hadis yang Al-Imam Al-Bukhari bawakan di dalam kitab dia Al-Adab Al-Mufrad. Ya, baik. Hadis ini bermaksud, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Abul Walid
telah menceritakan kepada kami. Abul Walid ni nama dia Hisham bin Abdul Malik, iaitu guru kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Katanya, Ikrimah ibni Ammar telah menceritakan kepada kami. Ikrimah bin Ammar ni merupakan salah seorang daripada perawi yang dipuji oleh beberapa orang ulama-ulama hadis, antaranya Sufyan As-Sauri, dan dikatakan dia ni ada keistimewaan doa dia mustajab. Orang saleh, ya, Ikrimah bin Ammar. Katanya, Abu Kathir As-Suhaimi telah menceritakan kepada saya. Abu Kathir mengatakan, saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apa Abu Hurairah kata? Ma sami'a bi ahadun Yahudi wala Nasrani illa ahabbani. Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang diriku, sama ada dia Yahudi ataupun dia Nasrani, melainkan dia akan sayang kepada aku. Dia akan suka kepada aku. Kemudian kata Abu Hurairah, inna ummi kuntu uriduha 'alal Islam. Sesungguhnya ibu aku ni, ya, aku suka dia untuk berada di atas agama Islam. Fata'ba, tetapi ibu aku tak mau untuk terima Islam. Faqultu laha fa'abat, maka aku kata kepadanya, dia telah ingkar, dia tak mau untuk terima Islam. Fa'ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu aku berkata, ud'ullaha laha, berdoalah kepada Allah untuk ibu aku. Ya Rasulullah, tolonglah doa kepada Allah supaya ibu aku ni masuk Islam. Fada'a, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa. Fa'ataituha, maka aku pun pergi jumpa dengan ibu aku. Wa qad ajafat 'alaihal bab, masa aku datang tu aku melihat pintu rumah dia masih tertutup. Faqalat ya Aba Hurairah, maka dia pun berkata, wahai Abu Hurairah, inni aslamtu, sesungguhnya aku telah masuk Islam. Fa akhbartu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berita dia masuk Islam. Faqultu, maka aku, kata Abu Hurairah, aku berkata, ud'ullaha li wa li ummi. Ya Rasulullah, berdoalah engkau, tolonglah berdoa kepada Allah untuk aku dan ibuku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Ya Allah, hamba engkau ini Abu Hurairah dan ibunya, jadikanlah kedua-dua ini manusia yang disukai di sisi manusia, manusia yang disukai di sisi orang ramai. Ni doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dengan sanad yang sahih, yang mana Imam Muslim juga meriwayatkan. Imam Muslim ni tuan-tuan, dia riwayat lagi orang kata apa, lagi detail daripada lafaz yang Bukhari bawakan. Dan saya rasa tak salah tuan-tuan untuk saya bawakan kepada tuan-tuan, saya bacakan kepada tuan-tuan ataupun kita kisahkan, kita baca hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahih dia, yang mana dalam sahih Muslim riwayatnya lagi panjang. Kita tengok dalam sahih Muslim. Okey. Sanad dia hampir sama. Sanad dia hampir sama. Cuma pangkal aja beza, sebab Imam Bukhari ambil daripada guru lain, Imam Muslim ambil daripada guru lain. Kata Imam Muslim, Al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Amru An-Naqid qala haddatsana Umar ibn Yunus Al-Yamami. Imam Muslim kata, Amru An-Naqid bercerita kepada kami. Katanya, Umar bin Yunus Al-Yamami telah bercerita kepada kami. Katanya, Ikrimah bin Ammar. Ni Ikrimah bin Ammar. Imam Bukhari pun keluarkan daripada jalur ni juga. Ya? Ikrimah bin Ammar telah menceritakan kepada kami daripada Abi Kathir, iaitu Abu Kathir As-Suhaimi, jalur yang sama. Abu Kathir Yazid bin Abdul Rahman. Katanya,
telah bercerita kepada saya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kuntu ad'u ummi ilal Islam. Sesungguhnya, ya, aku ni sentiasa mengajak ibu aku kepada Islam. Jadi kalau dekat riwayat ni, dia sebut dulu cerita tentang dia mengajak ibu dia masuk Islam. Yang mana Abu Hurairah ni tuan-tuan, kalau kita tengok sejarah hidup dia, Abu Hurairah ni, kalau kita kajilah sejarah hidup dia, dia memang terkenal dengan nama gelaran dia Abu Hurairah. Dalam riwayat-riwayat hadis, ada yang dinamakan dia sebagai Abu Hurairah, ada yang memanggil dia dengan gelaran Abu Hir. Seperti mana dalam hadis Sahih Muslim, Nabi menamakan dia, Ya Aba Hir, wahai bapak kucing. Kenapa dia terkenal dengan kunyah ini? Kerana dikatakan Abu Hurairah ni ada jumpa seekor anak kucing dan dia letakkan di dalam baju dia. Dia letakkan di dalam lengan baju dia dan orang nampak perkara itu, maka selepas daripada itu dia pun digelar sebagai Abu Hurairah. Dikatakan Nabi SAW yang menamakan dia dengan gelaran Abu Hurairah, maka gelaran itu lekat pada dia. Dia menjadi masyhur dengan gelaran itu sehingga nama dia orang tak berapa nak, orang kata apa, tak berapa nak sepakat tentang nama sebenar dia. Tetapi kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Al-Mufhim, syarah kepada Sahih Muslim, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan di sana ada 18 pandangan ulama yang mengkaji tentang biografi Abu Hurairah. Mereka kata ada 18 pandangan dalam nak menentukan nama sebenar Abu Hurairah. Tetapi dia kata wa ashbahu ma fiha, yang paling dekat, yang paling kuat sekali nama Abu Hurairah ni pada zaman jahiliah, nama dia ada dua yang paling kuat. Daripada banyak-banyak tu ada dua nama yang paling kuat waktu dia belum Islam. Yang pertama, ada yang kata nama dia Abdul Syams, hamba matahari. Ada yang kata nama dia Abdul Amr, hamba Amr. Ini dua nama. Kemudian apabila dia masuk Islam, Nabi SAW tukar nama dia kepada Abdul Rahman. Ada sebagian ulama kata Abdul Rahman, ada sebagian ulama kata Abdullah. Tapi yang masyhur lagi Abdul Rahman bin Sakhar. Yang mana tuan-tuan, dia masuk Islam pun ulama beza juga pendapat. Bila dia masuk Islam ni? Pendapat yang masyhur, dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, iaitu pada perperangan Khaybar. Waktu Nabi SAW pergi perang Khaybar, yang mana siapa yang follow kuliah Ummahatul Mukminin sebelum-sebelum ni, telah pun saya ceritakan tentang serba sedikit berkenaan dengan peperangan Khaybar, yang mana Nabi SAW pergi serang orang Yahudi. Pergi serang kubu kuat orang Yahudi iaitu Khaybar, disebabkan oleh kerana Khaybar itu telah dihuni oleh mereka-mereka yang nak melakukan pengkhianatan kepada Madinah pada zaman itu. Dan akhirnya Nabi SAW berjaya menawan, Nabi berjaya tawan kubu-kubu Khaybar, dan pada masa itulah Abu Hurairah datang kepada Nabi SAW. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama, Abu Hurairah memang pindah ke Madinah pada tahun ke-7 Hijrah. Cuma bila dia masuk Islam, sebahagian ulama kata waktu dia masuk Islam itulah waktu dia pindah. Tahun ke-7 itulah dia masuk Islam, lepas tu dia pindah ke Madinah, dia melazimi Nabi SAW. Ada seorang pengkaji, nama dia Mustafa As-Sibai. Dia kata Mustafa As-Sibai ni kata, Abu Hurairah ni berkemungkinan masuk Islam awal lagi. Kerana di sana ada riwayat daripada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar bawakan satu riwayat dalam kitab dia Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Dia bawakan satu riwayat, ada seorang kita kata orang besar daripada Daus, daripada kabilah Daus, iaitu kabilah Abu Hurairah juga. Nama dia Tufail bin Amr. Yang mana Tufail bin Amr datang kepada Nabi SAW, mendengar ucapan Nabi SAW, dan akhirnya dia masuk ke dalam Islam, dan dia balik ke kampung dia. Dia balik ke kabilah Daus
dia berdakwah kepada mereka, dan tidak ada siapa yang masuk Islam pada kali pertama dia berdakwah melainkan ayah dia sendiri dan juga Abu Hurairah. Maka kata Syekh Mustafa As-Sibai, ini menunjukkan Abu Hurairah masuk Islam sebelum daripada hijrah ke Madinah lagi. Habis itu kenapa tak pindah? Dia tak berkesempatan nak pindah sehinggalah berlaku peperangan Khaybar, maka barulah dia pindah. Ini pandangan yang kedua lah. Pandangan yang pertama orang kata dia masuk Islam memang waktu Khaybar. Tapi ada dua pandangan di sini. Tak apalah, tak jadi masalah bila yang dia masuk Islam tu. Yang pentingnya setelah dia masuk Islam, dia menjadi satu tokoh yang sangat-sangat rajin. Sangat-sangat rajin dalam mempelajari ilmu-ilmu hadis. Ni semua kita tahu. Sebab tu banyak hadis daripada Abu Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Sebab apa? Sebab dia memang melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat menunjukkan bahawasanya Abu Hurairah ni dia pernah macam tak sedar diri dalam Masjid Nabawi disebabkan dia kekurangan makanan. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahawasanya dia terpaksa meletakkan perutnya ke tanah. Sebab apa? Sebab terlalu lapar. Ulama kata kerana dia nak bagi sejukkan perut tu. Nak bagi perut tu sejuk, jadi dia lekapkan perut dia pada tanah, pada batu, supaya dapat mengurangkan lapar dia tu. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok Abu Hurairah ni, dia punya hadis saja. Dia punya hadis saja yang diriwayatkan melalui jalur dia. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab dia Al-Mufhim, dia kata kalau kita kaji-kaji balik ada lebih kurang 5,374 hadis yang dinukil daripada jalur Abu Hurairah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim aja ada sekitar 600 lebih. Sebab tu kita nampak banyak hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ni. Sebab memang dia banyak riwayat, dan anak murid dia pun hampir-hampir ataupun melebihi 800 orang. Sebab itu dalam Sunan Ibni Majah ada satu qaul ataupun ada satu kata-kata yang dinukilkan daripada Abu Hurairah. Dia kata apa? Nasya'tu yatiman wa hajartu miskina wa kuntu ajiran libnati Ghazwan bi ta'ami batni wa uqbati rijli ahtabu lahum idza nazalu wa ahdu lahum idza rakibu falhamdulillahilladzi ja'ala ad-din qawama wa ja'ala Abu Hurairah imama. Yang bermaksud Abu Hurairah cerita pasal diri dia lah dalam riwayat ni, dalam kata-kata ni, dalam nukilan ni. Dia kata, sesungguhnya aku membesar dalam keadaan aku yatim. Daripada kecil aku membesar dalam keadaan aku ni anak yatim, ayah tak ada. Kemudian kata Abu Hurairah lagi, wahajartu miskina, dan aku berhijrah dalam keadaan aku ni orang miskin. Memang Abu Hurairah ni orang miskin. Bila datang ke Madinah, dia tak ada makanan. Tak ada duit nak beli makanan. Tak ada duit. Terpaksa mengharapkan ihsan orang-orang yang nak bersedekah pada dia. Ini semua kita tahu, yang mana dalam kisah Sahih Muslim pun saya pernah bacakan dulu. Bagaimana Abu Hurairah tahan Abu Bakar, tahan Umar, minta supaya mereka menjadikan dia sebagai tetamu supaya ada sedikit makanan yang dapat diberikan kepada dia. Kenapa dia tak kerja ni Ustaz? Kenapa dia lapar ni? Kerana dia sanggup mengorbankan diri dia ataupun mewakafkan diri dia untuk belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang kata, di mana ada tangan Nabi, di situlah ada tangan Abu Hurairah. Itulah lebih kurangnya begitu rajinnya Abu Hurairah buat kerja fardu kifayah untuk kita. Orang lain pergi kerja, dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang dia baca, hadis-hadis yang dia hafal memang banyak disebabkan oleh kerana dia melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu ajiran libnati Ghazwan, dan aku pernah menjadi orang upahan bagi anak perempuan Ghazwan, bi ta'ami batni, supaya aku dapat makan memenuhi perut aku, wa uqbati rijli ahtabu lahum idza nazalu, dan kaki aku ni aku gunakan untuk mencari kayu api jika mereka ini menetap di mana-mana tempat, wa ahdu lahum idza rakibu, dan aku membawakan unta mereka dan aku memberi arahan kepada unta tu
Buat macam lagu-lagu sikit supaya unta tu gembira dan berjalan. Falhamdulillah, maka segala puji bagi Allah yang telah menjadikan agama ini hidup berdiri dan yang telah menjadikan Abu Hurairah sebagai imam, yakni sebagai tokoh yang mempunyai pengikut. Ini Abu Hurairah cerita pasal diri dia. Dia dah ada ramai anak murid. Banyak dah hadis yang dia tahu. Semua itu datang dalam keadaan yang sukar. Datang dalam keadaan dia telah berkorban untuk ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Sanggup dia, tuan-tuan. Jadi sebab itu siapa-siapa yang nakkan ilmu ni, dia kena letih-letih. Ilmu tidak akan dapat dicapai melainkan dengan keletihan jiwa. Jadi Abu Hurairah menceritalah, dia bagi tahu dekat Nabi SAW. Dia bagi tahu kepada anak murid dia. Dia bagi tahu kepada anak murid dia, dulu aku selalu mengajak ibu aku kepada Islam. Dia ajak mak dia kepada Islam, wahia musyrikah. Dalam keadaan ibu dia musyrik. Ada sikit percanggahan di sini. Kerana dalam Sahih Muslim ni disebutkan bahawasanya ibu kepada Abu Hurairah ni musyrik. Musyrik ni maksudnya penyembah berhala lah. Dalam tajuk yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bab ardil Islam 'ala al-ummin nasraniyah, bab mengajak ataupun membentangkan Islam kepada ibu yang beragama Nasrani. So mana satu betul? Imam Bukhari punya tajuk ni nak beri isyarat seolah-olah ibu kepada Abu Hurairah beragama Nasrani. Sebab tu dia buat tajuk macam tu. Tapi dalam Sahih Muslim disebutkan musyrik. Maka sebab itu sebahagian daripada ahli ilmu mengatakan bahawasanya dari sudut orang kata apa, riwayat Imam Muslim ni lebih jelas, lebih lengkap, maka riwayat Sahih Muslim ni lebih betul lah. Ada juga yang kata tak ada masalah pun, yang penting kedua-duanya bukan Islam. Mungkin perawi meriwayatkan dengan makna, mungkin. Ada juga yang kata kalau Nasrani pun apa masalahnya, kerana Nasrani pun walaupun mereka ni ahli kitab, tetapi bukankah mereka juga telah mensyirikkan Allah yang menjadikan Jesus sebagai anak Tuhan, dan mereka menyeru nama Jesus untuk memohon seolah-olah mereka minta kepada Allah. Maka ini ada unsur-unsur syirik. Tetapi kalau kita tengok di zaman tersebut, mereka memang membezakan lafaz musyrik dengan lafaz ahli kitab, dibezakan. Jadi kat sini memang nampak ada percanggahan. Wallahu ta'ala a'lam. Yang ada dalam Sahih Muslim ini lebih lengkap, maka kita pakai yang ni dalam keadaan dia musyrik. Dia selalu ajak mak dia masuk Islam dalam keadaan mak dia musyrik. Fada'autuha yauman. Satu hari aku berdakwah kepada dia lagi. Satu hari aku berdakwah kepada dia, fa asma'atni fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akrah. Kemudian ibu aku ni waktu dia tak Islam lagi, dia memperdengarkan kepada aku pada jasad Nabi, pada nama Nabi, benda yang aku tak suka. Dia ada sebut satu benda tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda yang aku tak suka. Apa benda yang dia tak suka tu? Wallahu a'lam. Mungkin dia kutuk Nabi SAW. Mungkin dia sebut benda-benda yang tak elok dan disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni mak kepada Abu Hurairah yang pada asalnya tidak suka kepada Islam. Anak dia berusaha. Ni saya kata tuan-tuan, anak ni bukan tak ada peranan dalam mak ayah. Walaupun orang kata mak ayah yang mendidik anak-anak, tetapi kadang-kadang dalam satu-satu keadaan boleh jadi, dalam sesuatu keadaan boleh jadi anak kena memberikan panduan, kena mengajar mak ayah dia. Walaupun ini bukanlah satu kebiasaan, tetapi tidak mustahil akan berlaku. Daripada cara Abu Hurairah ni cakap, dia memang usaha betul lah. Berkali-kali lah dia kata kuntu ad'u. Aku sentiasa ajak ibu aku ni masuk Islam. Sehingga mungkin ibu dia dah bengang agaknya. Kan ibu dia dah marah, asyik dah ajak je aku tak mau. Maka dia pun mengambil keputusan untuk menyebut satu benda dan sandarkan benda tu kepada Nabi yang Abu Hurairah tak suka dengar.
Jadi dakwah kepada ibu bapa juga termasuk dalam tanggungjawab anak. Bila tengok mak ayah buat benda tak elok, kena tegur lah. Kena buat dakwah lah. Kan? Tapi kita fahamlah dakwah kepada ibu bapa ni bukan satu benda yang mudah. Sebab mereka melihat kita ni sebagai orang yang mereka didik, mereka beri makan, mereka beri segala-galanya. Tiba-tiba kita nak bagi tahu yang ni mereka buat tak betul, yang ni mereka buat tak betul. Ini merupakan satu cabaran. Tapi apa nak buat tuan-tuan? Apa nak buat? Kita tak ada pilihan. Dakwah kepada mak ayah ni dua lah. Sama ada mak ayah itu dalam keadaan yang kufur, kemudian anak ajak mak ayah masuk Islam, ataupun mak ayah telah Islam, cuma mak ayah dalam keadaan yang tidak begitu baik, anak nak dakwah jadi baik. Ad-da'wah ilal khair dengan ad-da'wah ilal Islam. Dua-dua ni merangkumi. Abu Hurairah, bila kita tengok dalam hadis ni, memang dia bersungguh lah. Dia bersungguh nak jadikan mak dia masuk Islam. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana abki, dalam keadaan aku menangis. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia menangis. Sebab apa dia menangis? Mungkin dia menangis sebab dia marah mak dia kutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia menangis sebab mak dia sebut satu benda yang dia dengar. Dia tak suka mak dia sebut benda, sesuatu benda sandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin juga dia menangis tu sebab dia tengok mak dia begitu bersungguh tak nak terima satu agama yang boleh menyelamatkan diri mak dia. Kan? Ini benda yang kemungkinan boleh jadi dua-dua juga. Kenapa dia menangis? Mungkin dia menangis tu sebab dia sedih mak dia tak mau masuk Islam, dan dalam masa yang sama dia sedih mak dia kutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, suara saya okey sebab ada yang komen kata suara tak okey. Oh, ini awal tadi ya. Okey. Baik. Terima kasih. Kemudian bila dia mengadu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia menangis, dia nak bagi tahulah Abu Hurairah pun menangis. Bukan menangis tu bukan satu sifat yang lemah bagi lelaki, tetapi ia satu benda yang perlu jika pada tempat yang perlu. Menunjukkan jiwa dia masih lunak, jiwa dia masih lembut. Dia menangis. Mak dia tak mau terima Islam, mak dia bersikap kasar dengan Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai orang yang tak elok pada lidah mak dia. Dia sedihlah. Qultu ya Rasulullah. Maka Abu Hurairah pun datang jumpa Nabi dalam menangis-nangis tu. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu ad'u ummi ilal Islam. Aku sentiasa mengajak mak aku untuk masuk Islam. Fata'ba. Dia kata, fata'ba alaihi. Tapi mak aku ni tak mau. Mak aku ni bangkang ajakkan aku, degil, tak mau terima Islam. Fada'autuha al-yawm. Satu hari aku pernah ajak dia. Satu hari aku pernah dakwah dia untuk masuk Islam. Fa asma'atni fika ma akrah. Dia memperdengarkan pada aku satu benda tentang kamu yang aku tak suka. Dia kutuk engkau ya Rasulullah. Fad'ullaha ay yahdiya umma Abi Hurairah. Ya Rasulullah, doalah kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada ibu Abi Hurairah. Tuan-tuan, seorang anak usaha. Bila rasa macam dah lemah sikit, doa. Minta orang soleh untuk doa. Bila Nabi SAW dengar, Nabi orang kata apa, dengar rayuan Abu Hurairah ni, maka Nabi SAW kata, faqala Rasulullah SAW, Allahumma hdi ummi Abi Hurairah. Nabi pun doa, ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibu kepada Abi Hurairah. Tengok tuan-tuan. Satu orang kutuk Nabi SAW. Satu orang sebut benda yang tak elok sehingga Abu Hurairah tak suka dengar kepada Nabi SAW. Abu Hurairah datang jumpa Nabi.
minta kepada Nabi untuk doa kebaikan kepada orang yang cakap benda tak elok kepada Nabi. Nabi tuan-tuan, dia tak ada rasa pun nak balas balik kekutukan tu. Nak kata tak payah biar dia masuk neraka je. Tak tuan-tuan. Nabi SAW sangat berusaha agar umat dia masuk ke dalam syurga. Macam mana pun keadaan, Nabi akan berusaha untuk seseorang yang nak kepada agama terima Islam. Sebab tu kalau kita tengok peristiwa di Taif kan, semua kita tahu dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari menceritakan bagaimana kisah Nabi di Taif. Nabi dibaling dengan batu. Nabi begitu sedih. Nabi berdarah. Zaid bin Harithah yang Nabi bawa bersama dengan Nabi waktu ke Taif itu pun cedera. Sehingga kan apabila malaikat memberi salam, malaikat yang menjaga bukit memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan tawaran kepada Nabi untuk mengangkat bukit yang berada di kota Mekah supaya dihempapkan kepada orang Taif. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, bal arju ay yakhruja min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan-jangan, kerana aku mengharapkan, aku still ada harapan yang akan keluar daripada keturunan mereka, yakni orang-orang Taif ini, golongan yang menyembah Allah semata-mata dan tidak melakukan syirik kepadanya. Jadi ini jiwa pendakwah. Jiwa pendakwah kena besar. Jiwa pendakwah kena fikir benda yang lebih besar daripada hanya sekadar mementingkan diri sendiri. Ini yang berlaku, ini yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah dia bukan dakwah mengajak orang kepada memuja mana-mana tokoh. Tak. Begitu juga dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dakwah dia kepada ibu dia bukan untuk mengajak ibu dia supaya melakukan pemujaan kepada diri dia dan reputasi dia. Sebaliknya mereka berdakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah dan para sahabat yang lain, mereka berdakwah ajak orang kembali kepada Islam bukan untuk mengajak orang apa ni kita kata memuja diri mereka sendiri. Sebab tu kalau orang dok kutuk ke, orang dok kata ke, no big deal bagi dia orang. Selagi mana ada ruang untuk ajak orang ini untuk kembali kepada agama, silakan, kita akan guna jalan tu. Ni jiwa pendakwah yang sangat besar yang kita kena ambil sebagai contoh. Katalah kita ni pernah kena kutuk ke apa dengan orang, tiba-tiba orang tu datang nak insaf. Kita kena maafkan tuan-tuan. Kerana apa? Jangan jadikan diri kita penyebab untuk orang putus asa dengan agama. Dia kata dia bukan nak maafkan aku pun, biarlah aku jadi macam ni, biar aku jadi jahat je. Sebab kalau aku jadi baik pun bukan jadi maafkan aku. Dia jadi putus asa pula dengan agama sebab kita tak maafkan dia. Kan? Jadi kita maafkan, jiwa pendakwah kena besar. Kan? Jiwa pendakwah kena besar dalam memaafkan orang kerana kita tak ada kepentingan apa pun. Kecuali kalau dituduh benda-benda yang boleh menyebabkan orang lain pandang serong ataupun jatuhkan maruah kita, dan pada masa tu kita mintalah supaya dia mengaku pada orang bahawasanya tuduhan dia pada kita tu tak betul. Kan? Tapi kalau tak memberi kesan pun pada reputasi kita, tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya paparkan balik. Panjang sikit kisah ni, tak apa, tak ada masalah. Sebab kita baca hadis, kita baca kisah. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat. Jadi bila Nabi SAW berdoa je untuk ibu kepada Abi Hurairah ni supaya Allah memberikan hidayah, fakharajtu mustabshiran. Maka aku pun keluar, kata Abu Hurairah, aku keluarlah. Aku keluar dalam keadaan aku gembira. Aku happy. Tadi datang dalam keadaan menangis, sedih. Minta dekat Nabi SAW doa supaya
Boleh dengar saya? Okey. Minta maaf. Tiba-tiba terputus. Baik. Jadi, kita sambung balik. Asalnya dia datang kepada Nabi SAW dalam keadaan menangis, dalam keadaan sedih. Jadi, bila mana Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada ibu dia. Bila Nabi SAW beri hidayah pada ibu dia, dia jadi seronoklah. Dia kata fakharajtu mustabshiran. Aku pun keluar dalam keadaan aku gembira. Ya, aku keluar dalam keadaan aku gembira. Gembira pasal apa? Gembiralah sebab Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya ibu aku diberikan hidayah. Ini perasaan Abu Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibu Abu Hurairah. So, dia yakinlah doa Nabi SAW ni memang orang kata apa? Memang makbul lah kan. Kejap. Memang makbul lah doa Nabi SAW. Maka dia kata, falamma ji'tu fasirtu ilal bab. Aku pun balik ke rumah. Aku balik ke rumah. Rumah akulah yang ibu aku ada. Fasirtu ilal bab. Aku pun pergi ke pintu rumah ibu aku. Fa idza huwa mujaf. Aku tengok pintu rumah tertutup. Pintu rumah tertutup, ibu dia dekat dalam. Fasami'at ummi khashfa qadamai. Masa aku mendekati rumah, ibu aku mendengar bunyi derapan kakiku. So Abu Hurairah ni dia balik, dia berjalan, mak dia dengar dia berjalan. Jadi mak dia bila dengar, mak dia terus kata, faqalat makanaki ya Abu Hurairah. Belum lagi Abu Hurairah masuk, kan? Belum lagi Abu Hurairah masuk, dia tengok pintu tutup. Mak dia dengar daripada dalam, Abu Hurairah ada kat luar, dia kata makanaki ya Abu Hurairah. Duduk di tempat kamu wahai Abu Hurairah. Berhenti di situ, jangan ke mana-mana. Tunggu di situ. Wa sami'tu khadkhadatal ma. Aku pun mendengar bunyi air. Aku dengar bunyi air jatuh. Aku dengar bunyi curahan air. Faghtasalat wa labisat dir'aha wa ajilat an khimariha. Mak dia pergi mandi, mak dia pakai pakaian yang elok, pakai tudung. Fa fatahatil bab. Kemudian mak dia buka pintu. Pintu tutup tadi, mak dia mandi siap dah, mak dia pakai baju elok. Fa fatahatil bab. Dia buka pintu, summa qalat. Kemudian dia kata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wahai Abu Hurairah, aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba-Nya dan rasulnya. Jadi bila Abu Hurairah dengar perkataan ni, dia terkejut lah. Maksudnya dia datang tu, mungkin dia nak bagi tahu kat mak dia yang Nabi dah doa untuk dia. Mungkin dia nak bagi tahu, mak, walaupun mak sebut benda tak elok pada Nabi ni, tapi Nabi ni tetap doa untuk mak ni dapat hidayah. Nabi ni tetap doa kebaikan kepada untuk mak kepada Allah. Mungkin dia nak sebut benda tu, belum sempat apa lagi mak dia terima Islam dah. Tu yang tuan-tuan, kadang-kadang kita kena beri peluang dan beri ruang kepada manusia. Ada di kalangan manusia yang kadang-kadang menjadi orang yang begitu jahat waktu dia jahat. Tiba-tiba bila dapat aja hidayah, terus jadi baik. Asalnya manusia mungkin waktu sebelum dia masuk Islam, dialah paling kuat sekali lawan Islam. Waktu dia belum insaf, bukan kata terima Islam je, kadang-kadang orang Islam pun, waktu sebelum dia insaf, dia orang yang paling anti dengan kita. Dia orang yang paling banyak buat keburukan pada dakwah kita mungkin. Tapi setelah dia menerima Islam, setelah dia menerima dakwah, setelah dia menerima hidayah, setelah dia menjadi orang yang baik, maka mungkin dia akan berubah menjadi manusia yang paling baik, manusia yang mungkin paling berjasa di dalam dakwah ni. Tuan-tuan, jiwa manusia ini
Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa dalam menentukan segala-galanya dengan usaha yang dilakukan oleh manusia. Sebab itu kita kena sentiasa doa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya wahai Tuhan yang membolak-balikkan jiwa. Wahai Tuhan yang boleh merubah jiwa. Muqallibal qulub, yang boleh tukar-tukar jiwa ni. Tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Tetapkanlah, ya, qalbi, jiwaku yang bertukar-tukar. Bahkan perkataan jantung tu pun, perkataan jiwa tu dalam bahasa Arab dipanggil qalb. Qalb ni makna literal dia selain daripada jantung, maksudnya sesuatu yang bertukar-tukar, sesuatu yang berubah, sesuatu yang suka terbalik, terbalik-terbalik. Itu qalb, ya. Macam orang Arab kata iqlab bis-safhah, apa ni, selak muka surat. Itu ubah, tukar, ya. Jadi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, tetapkanlah jiwaku ala dinika wa ta'atik, di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Macam mana pun jiwa boleh berubah. Dalam masalah dunia, berubah macam mana pun jiwa tak ada masalah. Dulu tak suka makan pedas, sekarang suka makan pedas. Dulu tak suka makan, dulu suka makan benda manis, sekarang dah tak suka makan benda. Itu tak ada masalah, tuan-tuan. Tapi sesuatu yang kita nak Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita ialah berada di atas agamanya. Yang ni jangan tukar. Baju boleh tukar, selera makan boleh tukar, selera minum boleh tukar, kan? Baca novel boleh tukar-tukar. Genre boleh tukar-tukar, kan? Tapi agama jangan tukar. Sabbit qalbi ala dinik, di atas agamamu. Wa ta'atik, dan di atas ketaatan kepadamu. Bab ketaatan, bab ibadat, jangan tukarlah. Kerana itu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, itu yang sunnahnya. Jangan tukar-tukar. Kalau nak tambah tak apa. Tapi jangan tukar daripada sesuatu ketaatan, tukar pergi pada maksiat. Jangan. Jangan tukar daripada sesuatu yang sunnah, pergi kepada sesuatu yang bid'ah. Jangan. Ini benda yang kita tak mau. Ya Allah, tetapkan jiwaku. Jiwa manusia berubah. Kita doa daripada yang kalau katalah ada tak baik pada diri kita, jadi baik. Kalau ada yang baik, kalau tak boleh tukar pun jadi yang lebih baik. Jangan sekali-kali menukar agama yang diredai Allah pergi kepada agama lain. Na'udzubillahi min zalik. Kita tak mau. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Hurairah ni, tuan-tuan, dia pun gembiralah bila mak dia dah masuk Islam. Asalnya mak dia sebut benda yang tak elok kepada Nabi, tiba-tiba menerima agama yang dibawa oleh Nabi tu. Apa kata Abu Hurairah? Faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun pergi balik bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku patah balik jumpa Nabi. Fa ataituhu wa ana abki minal farah. Aku datang kepada Nabi, aku jumpa Nabi dalam keadaan aku menangis disebabkan kegembiraan. Abu Hurairah tadi menangis sedih. Sekelip mata Allah Subhanahu wa taala tukar atas usaha yang dia buat, atas kehendak mak dia untuk terima Islam, atas doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pada asalnya mak dia begitu anti kepada Nabi sampai sebut benda tak eloklah. Qala, maka dia pun kata, qultu ya Rasulullah. Abu Hurairah kata, wahai Rasulullah, abshir. Ya Rasulullah, terimalah berita gembira. Abshir, qad istajaballahu da'watak. Kerana Allah telah memustajabkan doa kamu, ya Rasulullah. Wa hada umma Abi Hurairah, yang mana Allah telah memberikan hidayah kepada ibu Abi Hurairah. Mak Abi Hurairah telah terima hidayah. Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi. Dengan usaha yang Abu Hurairah buat, perkenalkan Islam pada dia, walaupun asalnya tak mau. Dengan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala terima dia masuk Islam. Maka fahamidallah wa athna alaihi wa qala khairan. Maka Nabi SAW bila dengar ni, Nabi pun memuji Allah. Nabi memuji Allah dan Nabi puji, berikan pujian-pujian kepada Allah, dan Nabi kata, khairan, alangkah baiknya. Qala qultu ya Rasulullah.
Dia minta satu lagi. Tadi dia minta supaya ibu dia menerima Islam. Sekarang dia minta, dia kata, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyuhibbibani ana ayyuhibbibani ana wa ummi bukan yuhabbibani. Ud'ullaha yuhabbibani ana wa ummi ila ibadihil mu'minin wa yuhabbibahum ilaina. Ya Rasulullah. Ni Abu Hurairah minta satu lagi doa lah. Ya. Dia kata, wahai Rasulullah, lepas Nabi SAW menyebutkan kepada Nabi pun tumpang gembira lah. Kan? Bila dia dah doa macam tu, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala mustajabkan, orang yang Abu Hurairah sayang tiba-tiba dapat meluk Islam, maka dia pun doa lah. Dia minta kepada Rasulullah supaya Rasulullah berdoa. Ya Rasulullah, dia kata, ya, Rasulullah kata, Nabi SAW, Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah agar saya dan ibu saya mencintai orang mukmin. Ya, mencintai orang mukmin, dan supaya orang mukmin mencintai juga kami. Maksudnya dia minta Nabi SAW doa supaya dia orang sayang kat orang mukmin dan orang mukmin pun sayang kat depa. Maka Nabi SAW pun berdoa, Allahumma habib ubaidaka hadha, yakni Abu Hurairah wa ummuhu ila ibadikal mu'minin wa habib ilaihimul mu'minin. Maka Nabi pun doa, ya Allah, dia kata, jadikanlah hamba-Mu ini, iaitu Abu Hurairah dan ibunya, disayangi di sisi orang mukmin, dan jadikan orang mukmin itu disayangi pada mereka. Maka sebab itu Abu Hurairah kata, fama khuliqa mu'min yasma'u bi wala yarani illa ahabbani. Tidak ada seorang mukmin pun yang diciptakan, tidak ada seorang mukmin pun yang wujud di atas muka dunia ni yang mendengar tentang kisahku ataupun tak ada seorang pun yang melihat aku melainkan dia akan sayang pada aku. Sebab apa? Sebab berkat doa Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, daripada kisah ni kita dapat beberapa perkara yang penting yang boleh kita ambil sebagai pengajaran. Yang pertama sekali, usaha diiringi dengan doa. Ini benda yang penting. Maksudnya Abu Hurairah dia minta doa daripada Nabi SAW, betul. Tapi dalam masa yang sama dia berdoa. Bila dia minta doa daripada Nabi, dia juga berusaha. Ya, dia berusaha supaya ibu dia terima Islam. Dan tuan-tuan, pendakwah kena berjiwa besar. Walaupun kita dengar orang duk kutuk kita, walaupun kita dengar orang duk maki kita, walaupun kita dengar orang tu duk tak suka dengan kita, selagi mana kita percaya kita berada di jalan yang benar, setelah mana kita bermuhasabah diri dan kita memastikan memang kita buat benda yang betul, maka dalam keadaan itu tak jadi masalah besar bagi kita untuk menerima ataupun mendoakan kebaikan kepada orang yang kita inginkan hidayah ada pada dia ataupun hidayah dia terima. Ya, walaupun dia dah cakap kat kita macam-macam. Ini yang ditunjukkan oleh seorang ulama yang bernama Ibn Taymiyah rahimahullah, yang mana dia ni dikena fitnah macam-macam, tapi dia tetap maafkan orang yang fitnah dia kerana dia adalah seorang pendakwah yang berjiwa besar. Jadi pendakwah ni kena macam tu. Kadang-kadang dalam dakwah ni kita akan terima macam-macam benda. Kadang-kadang kita nak buat benda baik, tapi buat benda baik kita tu sentiasa dipandang serong. Ajakkan kita kepada orang untuk buat benda baik tu kadang-kadang dipandang sebagai orang jahat pula. Orang fitnah kita, orang tuduh kita, tapi tiba-tiba dia nak jadi baik. Maka kita terima dia, kita guide dia dan kita doakan untuk dia. So jangan kedekut doa ni. Doa adalah satu benda yang sangat-sangat baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Abu Hurairah ni dia minta kepada Nabi SAW untuk sayang kepada orang mukmin.
Sayang kepada orang mukmin ni tuan-tuan, bukan sayang disebabkan oleh kerana habuan dunia. Ini yang saya sebut dulu ni. Kadang-kadang manusia ni suka pada satu orang sebab apa? Sebab ada kepentingan. Kadang-kadang manusia ni suka pada satu orang sebab apa? Sebab ada kuasa. Sebab ada habuan. Itu suka. Tapi cinta yang sepatutnya, suka, sayang yang sepatutnya orang mukmin kepada orang mukmin yang lain adalah di atas dasar ukhuwah al-Islamiyah. Bukan disebabkan kerana dia kaya, bukan kerana disebabkan dia berharta, bukan disebabkan kerana dia berkuasa. Tetapi kerana ukhuwah Islamiyah. Dia Muslim dan saya Muslim. Dia sayang Allah, saya sayang Allah. Dia sayang Rasul, saya sayang Rasul. Dia sayang sunnah, saya sayang sunnah. Maka kita berada di tempat yang sama, sama ada dia miskin atau kaya, saya sayang dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda ni perlu untuk kita sedar, perlu untuk kita semai dalam diri kita. Tak boleh ada dalam diri kita ni benci kat orang tanpa sebab. Kalau kita benci disebabkan oleh kerana dia banyak buat maksiat, kita bencikan perangai dia tu tak apa. Itu menunjukkan ada iman lah. Sebab Nabi SAW kan ada sebut dalam sebuah hadis, wazalika ad'aful iman kan. Di antara tanda keimanan yang paling lemah, bila tengok benda mungkar, tak mampu nak cegah dengan tangan, tak mampu nak tegur dengan lidah, benci dengan jiwa. Benci dengan itu pun dikira dah ada iman lah tu. Jadi bila kita membenci perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, kita benci dengan maksiat yang dia buat, itu menunjukkan kita ada iman. Tapi benci dia hanya kerana dia adalah manusia, dia adalah fulan bin fulan tanpa sebab, ini benda yang dilarang. Ini benda yang menafikan al-ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Itu yang ketiga. Kemudian tuan-tuan, bagaimana kita melihat di dalam usaha Abu Hurairah dalam nak menjadikan ibu dia beriman sangat-sangat dahsyat. Abu Hurairah tidak jemu, berusaha bersungguh-sungguh sampai mak dia pula jadi rimah. Pendakwah kena ada sifat tu. Sifat degil dalam menyampaikan kebenaran. Degil dalam menerima kebatilan tu jahat. Dia tak boleh ada perasaan degil dalam nak menerima kebenaran. Tapi degil untuk terus menyampaikan dakwah. Degil untuk terus menyampaikan kebenaran, ini benda yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cekal, kita istiqamah berada di atas jalan dakwah. Selagi mana orang tu nak dengar, maka selagi tu kita usaha. Selagi mana orang nak dengar, maka selagi itulah kita usaha. Kita jangan ada perasaan, kalau boleh jangan ada perasaan give up lah. Baik, usaha bersungguh-sungguh. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sabar. Yang saya sebut tadi, sabar merupakan perkara yang mesti ada dalam jiwa pendakwah. Tak boleh untuk seseorang yang nak menjadi pendakwah dalam masa yang sama jenis panas baran, jenis cepat marah, tak boleh. Mesti seseorang pendakwah berjiwa besar, meletakkan prioriti dia, Allah dan Rasul berada lebih penting daripada segala-galanya. Kalau dia dihina, kalau dia dikutuk, tidaklah begitu beban bagi dia berbanding jika Allah dan Rasulnya didustakan. Maka sebab itu Nabi SAW boleh berdoa untuk dia. Dan jiwa manusia boleh berubah tuan-tuan. Mungkin hari ini kita ajak dia, dia tak mau. Mungkin hari ini kita ajak dia, dia marah kat kita. Tapi mungkin akan datang dengan doa yang kita lakukan, dengan doa yang kita laksanakan, dengan doa orang saleh yang kita minta supaya memberikan kebaikan kepada orang yang kita nak dakwah, mungkin dia tiba-tiba terima apa yang kita ajak dia. Maka kita telah menjadi satu sebab orang menerima agama. Yang mana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min an takuna laka humurun na'am. Yang bermaksud humurun ni'am, yang bermaksud kalau Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui sebab kamu, melalui perantaraan kamu, kamu yang syarah pada dia, kamu yang jelaskan pada dia, kamu yang terangkan pada dia sehingga dia faham dan akhirnya menerima Islam ataupun menjadi seorang yang baik, jadi insaf, lebih baik daripada kamu dapat unta merah, maksud dari lebih baik daripada kamu dapat
haiwan tunggangan yang mahal pada zaman tersebut. Hari ini kalau kita beli Ferrari, Ferrari itu bernilai. Kalau orang hadiahkan bagi kita Ferrari, kita gembira. Tapi ia lebih bernilai. Ferrari yang ada tu, ada lagi yang lebih bernilai. Apa dia? Kita dakwah, ajak orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Kita dakwah orang untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang saleh. Dan doa, kekuatan doa ni juga jangan dilupakan. Yang terakhir sekali ialah kekuatan doa. Usaha kita usaha, kemudian kita berdoa. Kita bukan menghalang orang berdoa. Baru-baru ni itulah kempen apa? Bendera putih ni ada orang disalah faham. Dia kata salah ke suruh orang berdoa. Bukan salah suruh orang berdoa. Doa ni kita pun berdoa. Tetapi doa tidak menafikan usaha. Usaha, minta pertolongan, minta bantuan adalah sesuatu benda yang tidak salah. Di samping kita berdoa, kita berusaha. Di samping kita berdoa untuk diri kita, cari orang saleh. Yang ni kita panggil sebagai tawassul dengan orang saleh. Cari orang saleh. Tak semesti ustaz, tapi kalau orang tu saleh, menjaga ibadat dia, menjaga tutur kata dia, menjaga hubungan dia dengan Allah, menjaga hubungan dia dengan manusia, perkataan dia lunak, perkataan dia bagus, perkataan dia akhlak dia baik, maka tak salah untuk kita minta dia, Tok Syekh minta doa untuk saya, Tuan Haji doalah untuk saya, kebaikan untuk saya, kebaikan untuk ibu saya. Tak jadi masalah. Kita berdoa, kita minta orang saleh berdoa. Kerana orang saleh ni mungkin dengan doa dia tu Allah Taala kabulkan dan kita mendapat sesuatu balasan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, insya-Allah saya rasa cukuplah sekadar itu perkongsian saya pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita bersama. Jadi apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya mohon maaf kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar. Apa doa yang doktor baca tadi? Doa yang saya baca tadi, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan jiwa, tetapkan jiwa aku berada di atas agamamu dan berada di atas ketaatan kepadamu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah kita berikan hadiah kepada sahabat waktu beliau akan menyambut perayaan Christmas? Niat hanya untuk melembutkan hati beliau, bukan meraihkan perayaan atau mengiktiraf perayaan. Kita dilarang untuk tasyabbuh. Ya, tasyabbuh ni adalah menyamakan diri kita dalam sesuatu yang menjadi syiar kepada agama yang selain daripada Islam. Jadi kalau waktu tu memang waktu orang memberikan hadiah, waktu Christmas, seeloknya kita tangguh dululah. Beri pada waktu-waktu yang lain kalau ia dapat melembutkan jiwa dan untuk berdakwah. Supaya kita tak nampak tasyabbuh dengan orang yang bukan Islam dalam isu perayaan ni. Okey? Itu lebih selamatlah bagi saya. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya mau tanya, umur saya 17 tahun. Saya punya orang tua yang tidak suka kalau saya pergi kajian, pergi kuliah aku ni ya. Kadang saya suka bohong ke orang tua, izin ke orang tua pergi les. Tahu-tahu mampir ke kajian-kajian sunnah. Apakah saya berdosa? Kerana saya sudah bohong dan orang tua saya, dan doakan orang tua. InsyaAllah moga-moga orang tua tuan berada dalam keadaan yang baik dan diberikan kesihatan dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa insya-Allah. Dalam isu ni, taat kepada orang tua ni bukan taat yang mutlak. Taat kepada orang tua ni taat yang ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Syarat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah kata mak ayah kita melarang kita untuk menuntut ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan fardhu ain, ilmu yang berkaitan dengan urus ibadat, maka dalam keadaan itu ketaatan kepada ibu bapa itu sudah lagi tidak boleh untuk diikut. Kerana kalau kita ikut arahan orang tua dalam masalah ini, berkemungkinan kita akan berada dalam keadaan jahil di dalam isu agama. Jadi apa nasihat saya? Sebaik-baiknya lunak dengan orang tua, ya, teruskan berlaku baik dengan mereka, tetapi kalau mereka itu melarang kita, kita boleh menggunakan alasan, tetapi jangan begitu jelas nampak seperti berbohonglah. Umpamanya kalau nak pergi ke kajian, sebut saya nak pergi belajar, ataupun saya nak pergi orang kata apa, membaca, ataupun saya nak pergi mendengar guru. Bukan, tak semestinya kita menyebutkan guru agama. Nak pergi apa, nak pergi kuliah umpamanya, sebab orang Malaysia kalau kuliah itu kajian di Indonesia. Jadi kalau kajian itu mungkin lebih kurang formal, tapi kalau kuliah itu lebih formal di Indonesia, boleh guna perkataan itu kerana itu lebih lunak ataupun lebih selamat menggunakan tauriah dipanggil, iaitu selindung, ya. Wallahu a'lam. Dok, tanya pasal korban online boleh ke? Korban online ni macam mana? Korban online ni maksudnya kita wakilkan secara online lah. Saya dah sebut sebelum ni, mewakilkan orang untuk menyembelih haiwan korban adalah sesuatu yang dibenarkan oleh kebanyakan ulama. Sebab Nabi SAW sendiri pernah menyembelih 63 haiwan. 63 haiwan Nabi sembelih. Itu menjadi dalil kepada para ulama yang menyebutkan boleh menerima perwakilan. Kemudian Nabi menyerahkannya kepada Ali untuk Ali sambung penyembelihan tersebut. Cuma bila kita nak menggunakan khidmat syarikat-syarikat online ni ataupun syarikat-syarikat yang di luar negara ni, kalau tanya saya, korban di dalam negara itu afdal, terutama kita berada dalam pandemik ni. Kalau boleh korban dalam negara untuk memberikan daging kepada orang-orang yang terjejas waktu PKP. Tapi kalau tidak mampu untuk buat di dalam negara, kalau boleh buat dua-dua, buat dua-dua. So, dalam negara buat, luar negara pun buat, kerana di luar pun ramai lagi orang di Palestin, di Gaza umpamanya dalam keadaan susah sekarang ni. Buat dua-dua. Kalau tak mampu, buat dalam negara. Kalau tak mampu juga, buat di luar negara. Tetapi bila nak buat di luar negara ni, pastikan syarikat yang kita nak orang kata apa, wakilkan tu adalah syarikat yang amanah, syarikat yang berkredibiliti. Ya, dan pastikan juga akad itu adalah akad yang betul lah. Tengoklah akad apa yang dia nak guna, akad salam ke? Sebab akad salam ni dia ada dia punya kriteria dia ada syarat dia, bukan hanya boleh pakai je. Akad salam ni akad tempah, ataupun akad wakalah bil ujrah, wakil dengan upah. Semua itu perlu dilihat. Jadi sebab itu saya pernah mencadangkan supaya syarikat-syarikat yang buat khidmat untuk menerima perwakilan package korban di luar negara, perlu ada penasihat syariah dia, perlu meminta nasihat daripada pakar-pakar muamalat supaya akad yang dilaksanakan dengan orang-orang awam ni, ya, orang-orang awam ni didasarkan dengan akad yang betul supaya tidak terlibat dengan dosa apabila akad itu akad yang batil. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika solat boleh doa dalam bahasa Melayu ke? Dan Nabi buat solat sunat lepas Isyak 4 rakaat 2 salam ke ataupun boleh 1 salam? Nabi SAW buat menunjukkan bahawasanya salat sunat lepas Isyak tu ada yang 4 rakaat dan ada yang 2 rakaat. Nak buat 1 salam ke 2 salam? Afdalnya buat 1 salam. Kerana berdasarkan hadis Ibnu Umar, Nabi sebut salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Ya. Fa in khasyita subuh fa awtir bi wahidah. Kalau kau takut subuh masuk maka berwitirlah dengan 1 rakaat. Tapi dengan 1 rakaat. Kemudian kalau tak mampu ataupun kalau nak buat 4 rakaat dengan 1 salam selepas Isyak pun tidak ada masalah, dibenarkan oleh sebahagian ulama, ya. Manakala doa dalam bahasa Melayu terutamanya ketika dalam sujud, ini merupakan perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Kebanyakan ulama tidak membenarkan selain daripada bahasa Arab, manakala minoriti ulama membenarkan. Saya cenderung pada pendapat yang kedua, tetapi kalau ada orang yang macam dia rasa macam takutlah ustaz nak doa, takut batal, maka dia boleh berdoa di dalam hati dia supaya dia menyelamatkan ibadat dia, wallahu alam. Ni ada orang tanya pasal hadis. Hadis apa? Hadis ni kita akan bincang kemudian nanti, minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Apa beza istilah hadis riwayat Abu Daud dengan akhrajahu Abu Daud? Riwayat Abu Daud dengan akhrajahu Abu Daud sama je. Riwayat tu meriwayatkan, akhrajahu tu mengeluarkan. Abu Daud mengeluarkan hadis tu dalam kitab dia. Wallahu a'lam. Ustaz, masa bila nak niat mewakilkan untuk korban online? Masa kita bayar tu lah. Masa tu lah niatnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sahih ke hadis puasa 9 hari sebelum raya haji? Ia adalah amalan yang sunnah. Ya, amalan yang sunnah 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah. Yang paling baik adalah 9 Zulhijjah, iaitu puasa pada hari Arafah. Disunatkan, digalakkan untuk kita berpuasa selain daripada orang yang melakukan haji. Itu pada hari 9 itulah. Baik. Mewakilkan tu, dia kata mewakilkan kepada syarikat tak perlu lafaz dengan teliti betul ke, ada kat lintasan hati. Tak, kena ada akad lah. Kita kena baca lah akad tu, syarikat tu kena letakkan akad supaya kita baca dan kita faham, baru kita tik, lepas tu kita bayar. Kita nak tahu akad tu akad apa. Kita kena ada akad yang difahami antara dia dengan kita. Itu akad syarikat tu, ya. Saya ingin minta doa agar demam mak saya segera berkurang dan kembali sihat. InsyaAllah kita doakan agar mak kepada saudara kita yang ada dalam kuliah ini diberikan kesihatan, kesembuhan segera oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kekuatan dan dicucikan dosa atas kesabaran dia menanggung kesakitan dan kelemahan dan kesakitan dan demam tersebut. Wallahu a'lam. Doktor, kalau dalam Jami' Tirmizi selalu disebut istilah Hasan Sahih. Hasan ke Sahih? Saya hurai dah benda ni dalam kuliah. Sebenarnya minggu lepas saya hurai. Hari Khamis lepas saya dah hurai, mungkin tuan tak masuk kuliah tersebut, kuliah Riyadhus Salihin. Hadis Hasan Sahih ni hadis yang sahih. Kerana kebanyakan Hasan Sahih ni ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Baik. Masih ada dalam kebanyakannya berada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Itu hadis yang sahih. Betul. Hasan tu apa? Hasan tu hasan pada bahasa. Hasan pada bahasa bermaksud hadis yang baik lagi sahih. Okey. Ustaz, terima kasih penjelasannya. Jangan cepat-cepat, susah mau catat. Okey, minta maaf. Saya jenis bercakap cepat sikit. Minta maaf. Okey.
Okey, tu je kot yang boleh saya sampaikan pada malam ini. InsyaAllah jika ada kesempatan kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Terima kasih kepada Kak Jini, terima kasih kepada Dr. Azmi yang menganjurkan, Ustaz Reza yang menganjurkan kuliah pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.